إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم في سورة يوسف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال الله تعالى أيضا في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا in hadza illa malakun karim. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia kekanda Tuan Pengerusi Masjid, Al-Fadil Tuan Imam, Al-Fadil Ustaz, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak dilupakan kepada pengatur kuliah yang setia mengingatkan saya jadual, kan? Selalu bagi tahu saya, cuma jadual saya tak boleh nak lari sebab kadang-kadang saya daripada Johor. Jadi tolong bagi clear tarikh tu. Sebab saya daripada Sarawak dan kadang-kadang saya daripada Parlimen Merebuk, YB Nazri punya tempat, kan? Jadi dua tempat yang berbeza. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala pagi ni dapat sampai di hadapan ibu ayah. Saya ucap terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Haji ataupun AKA dia Abu Anas. Abu Anas ni bahasa Melayu ni dia terjemah bapa Anas lah maksudnya, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia jasa pahala yang paling banyak sekali, bukan saya, kan? Orang yang memanggil orang untuk mai kuliah ni dia punca. Sebagaimana kayanya Sayyidina Osman Ibn Affan, dialah punca sampai hari ini oleh orang boleh mengaji di Universiti Ummul Qura dan Universiti Islam Madinah dengan sebab dia mewakafkan telaga dan dimasukkan ke dalam akaun sepenuhnya di bawah Kementerian Baitul Mal Arab Saudi sampai hari ini. Dialah satu orang yang nama dia sudah tiada di atas dunia, tetapi dalam akaun bank masih ada nama dia. Dia orang kaya sampai selagi mana ada dunia ni lah, kan? Selagi mana ada orang mengaji, orang pergi Mekah Madinah, mana pahala tu sampai kat dia. Begitulah orang yang atur kuliah pun, ustaz tak tahu mana pun, kan? Ustaz ni kadang-kadang main sebab duit lah, kadang-kadang main sebab populariti, kan? Jadi kalau kejar populariti, kejar duit, tak pergi tahu mana. Allah irham Datuk Ustaz Ismail kamu sebut al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah. Atas dunia boleh cari duit, akhirat esok mampu jawab dengan Tuhan. Sebab ilmu Tuhan bagi pinjam bukan untuk belagak, untuk kita kongsi, merendah diri, dan kita sendiri yang kena buat. Bukan hanya menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri. Kabura maqtan 'indallah. Besar kemurkaan Allah atas orang yang berkata-kata tentang agama dia sedangkan dia tak buat apa yang dia kata. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan pagi ni kita semua, esok dah masuk 1 bulan esok, tahun baru. Jadi hari ini kita meraihkan hari tahun yang akhir dengan kita menyebutkan lagi sejarah sahabat Nabi supaya membangkitkan semangat untuk kita terus beramal. Kalau tak boleh jadi seperti sahabat, sekurangnya sifat-sifat yang akan disebutkan itu ada pada diri kita.
Kita sudah membicarakan tentang Abu Bakar Ammar radhiyallahu anhuma. Pada pagi ini tajuk yang sangat special. Bagi saya rasa selama saya mengkaji sejarah ketika belajar di Universiti Al-Azhar Mesir dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi sejarah Sayyidina Osman sebagaimana yang disebut oleh profesor-profesor, adapun di depan tuan-tuan tak ada doktor, tak ada profesor, ustaz kampung saja. Jadi saya dengar daripada orang-orang besar dalam ilmuan Islam. Cerita ni dia sangat menghayatkan hati. Nama dia ialah Sayyidina Osman bin Affan bin Abu Aus. Semua ada 7 tapi hak tu saya tak boleh ingat semua, takut silap sebut, jadi saya sebut 3 saja. Sayyidina Osman bin Affan bin Abu Aus Al-Quraisy, yakni orang dia daripada keturunan satu suku bangsa kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bicara tentang Umar ibn al-Khattab, orangnya tinggi. Sayyidina Osman tidaklah tinggi danlah tidak terlalu rendah, kan? Macam orang sebut kat saya, Ustaz Ia tu pak saya, Ustaz Ibrahim Wali pak menekan saya. Tapi Ustaz Ibrahim dia pendek, rendah sikit. Saya kata dia rendah badan tapi ilmu tinggi pada saya. Dia mengaji sekali dengan Syekh Badaruddin Haji Ahmad, ijazah hadis di universiti di India, dipanggil An-Nadwi. Ibrahim bin Haji Ahmad An-Nadwi, maksudnya dia ada ijazah sarjana muda dalam bahagian hadis di India, Nadwatul Ulama. Memang dia rendah tapi ilmu dia sangat tinggi. Dia kawan dengan orang besar dalam Kedah ni banyak. Saya tidak dikenali ramai, hanya dikenali nama saya saja. Buaya yang dirahmati Allah sekalian, dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah sangat. Badannya gempal, kulitnya putih merah. Di depan ni hitam merah, kan? Dia kulit dia putih merah. Makna kulit ni kulit Quraisy, Arab Quraisy. Dan Sayyidina Osman ibn Affan badan dia sedikit berisi. Kalau kita tengok dia di akhirat esok, Sayyidina Osman ini satu manusia yang kepala di atas dia botak dan rambutnya panjang sampai ke bahu. Matanya ada lekuk-lekuk orang yang kuat menangis. Bahkan dia lebih kuat menangis daripada sahabat lain. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kematian, dia boleh menangis teresak-esak sehingga membasahi janggutnya. Bagaimanakah ciri janggut Sayyidina Osman? Iaitulah janggutnya kerinting dan sangat lebat. Contoh paling mudah sekarang ni kita tengok Syekh Dr. Abdul Rahman Sudais. Janggut dia memang kerinting dan lebat. Orangnya sangat menarik perhatian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia menjadi kaya raya bukan selepas masuk Islam. Dia sudah kaya raya sebelum daripada masuk Islam. Memiliki sifat ini sebelum daripada masuk Islam. Yang pertama, pemalu. Kalau orang sebut kata Nabi malu kat dia, itu perkataan tak betul. Sebab Nabi sebut ana madinatul haya. Saya ni kata Nabi bandar bagi segala malu. Wa Uthman bin Affan, menantu aku Uthman ibn Affan itu adalah pintu dia. Sebagaimana Nabi sebut ana madinatul almi, saya ni bandar ilmu, pintu dia. Wa Ali babuha, Ali itu pintu dia. Saya tengok daripada cerita dalam TikTok kata Nabi malu kat dia. Tak, Nabi lebih malu pada Osman. Kalau kita nak cerita, nak bangga pada satu orang pun, biar berfakta, kan? Jangan sebab kita teruja dengan dia. Oh, Ustaz Adi tu ceramah hebat. Sampai Brunei pun dia kuliah. Hang muhum pa. Dia biasa pi ya. Kuliah tak biasa. Hang tak ada master PhD tak boleh. Tu master rakyat Brunei. PhD luar negara. Yang boleh pi dulu boleh. Lah tak boleh dah. Kan? Kita sangat seronok dengan satu orang. Jangan sampai melampau-lampau. Dia memang sangat malu. Tetapi yang paling malu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyaddul haya'i wat tawadhu'. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalimah digunakan asyaddu bermakna bersangatan malu
dan bersangatan. Tawadhu wa ataf itu menunjukkan apa dia? Menunjukkan paling merendah diri, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. And then Uthman ibn Affan, itu kenyataan dia. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Sebelum daripada Islam, Sayyidina Uthman ibn Affan sentiasa memberi apa yang dia ada. Belum ada iman, dia sudah ada sifat itu semula jadi. Dia beri. Sehingga disebut dalam satu riwayat, dia sudah dikenali ramai dengan sifat pemberi dia tu. Kan? Dalam Malaysia ni, kalau sebut Ustaz Abid Liu, semua orang kenal. Bukan sebab dia mengajak, dengan sebab dia banyak beri. Tapi kalau Abid Liu, orang tak kenal. Kan? Abid Liu ramai orang kenal. Kan? Osman dikenali sebelum tu. Pertama, sifat dia merendah diri. Walaupun dia kaya. Payah nak cari orang kaya rendah diri ni. Ada, tapi payah. Kan? Kita naik Mavi pun dah sombong dah. Belum lagi CRV. Tambah naik BMW. Sembayang mesti tak kunci depannya. Ji, kereta baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum dah hati. Hang boleh beli kan macam aku. Hang boleh beli kan BMW ni. Boh kunci depan tu. Kan? Merendah diri. Orang kaya yang merendah diri sebelum pada Islam. Siapa? Uthman ibn Affan. Kedua, pemalu. Ketiga, orang yang sangat tenang hati. Dia tenang kan? Dia tak gelabah. Supaya kita pakai penceramah hak baru dengan orang pengkuliah hak baru dengan hak lama. Nampak hak mana kelangkabut, hak mana tenang. Hak lama. Hak baru ni dia cerita, saat dia cerita kau tu, semua benda dia nak cerita. Sampai kita pun tak tahu hak mana satu cerita habis. Tak ada cerita habis. Semua benda nak cerita. Dia tenang. Keempat, Sayyidina Uthman ibn Affan satu orang yang tegas. Tetapi berlemah lembut. Boleh berunding. Keputusan dia tepat, tapi dia masih boleh berunding. Kelima, Sayyidina Uthman ibn Affan ni sangat dermawan. Maka dikenali dia sebagai satu orang yang sebegitu rupanya dan sifatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh kerana dia memiliki kekayaan yang luar biasa, maka dia pernah berhijrah sebanyak 2 kali. Yang pertama ke Habsyah, yang kedua ke Madinah Al-Munawwarah. Dan dia dikenali sebagai Zu Nurain. Ada orang baca Zu Nurain, tak tepat. Profesor Dr. Harundin selalu menceritakan bagaimana pekerti. Tapi kita dengar sifat dia ada kat tu. Sifat cara bercakap tu ada pada Dr. Harundin. Kan? Dia tenang lah cakap Harundin ni. Yang cakap kelangkabut ni Harun Kapak. Harundin tenang lah. Kan? Dia selalu menyebut tentang kelebihan Sayyidina Uthman ini. Lalu terpancul pada lidahnya. Sedekahlah kamu sebelum kamu kaya. Jangan nanti kaya baru nak sedekah. Kan? Makna dia sudah melakukan kebaikan sebelum daripada Allah Ta'ala memberikan dia pelbagai kebaikan. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah merahmati. Allah yarham Profesor Dr. Harundin Al-Hafiz. Kemudian, dia berhijrah dengan Nabi sebab memang dia ada duit. Pada hak pertama tu orang tak ada duit, dia sudah ada duit. Dan yang kedua ke Madinah Al-Munawwarah. Maka sejarah telah memaparkan dia disebut sebagai orang yang digelar Zunurain, ialah orang yang mempunyai 2 cahaya. Iaitu yang dimaksudkan ialah 2 cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 cahaya mata Nabi, puteri baginda. Yang pertama, nama isteri yang beliau kahwini iaitulah Ruqayyah. Ruqayyah, bacaan betul Ruqayyah binti Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi. Kemudian yang kedua, bacaan betul dia Ummu Kalthum. Ada orang baca Ummi Kalthum. Bacaan Arab betul dia Ummu Kulthum. Itu bacaan betul dia. Kan? Paling tepat bacaan dia Ummu Kulthum. Tapi orang baca Kalthum pun tak ada masalah. Yang penting tepatlah dia nak cerita pasal itu. Kan? Ini sebutan dari sudut bahasa Arabnya Ummu Kulthum.
Tak ada orang kat belah tempat kita boleh nikah 2 kali ni saja-saja. Kecuali orang tu memang elok betul ya. Kan? Saya pernah jumpa di Gua Payang, Kuala Batas. Orang ni dia rapat dengan saya. Jumpa saya di mana apa di Sungai Dua, mesti dia singgah ya. Kan? Kalau saya pergi Gua Payang, dia tanya ustaz nak apa? Saya kata saya tak mau apa. Kalau ustaz tak mau apa, saya nak bagi benda juga. Kadang dia bagi benih apa, cabai, terung, ataupun dia bagi buah. Dia mesti nak bagi. Kan? Dia kahwin bini hak kedua tu salin tikar orang Kedah orang. Kan? Mak mentua dia boleh beri menikah sekali lagi dengan bekas dengan adik ipar dia tu. Mana suami isteri dia mati, nikah dengan adik pada isteri dia pula. Payah nak cari lagu tu, saya pun belum tentu. Kan? Yang kata Zul Nurai ni. Hang pun teruk dah bini hang ni. Kan? Pasal apa? Pasal sifat dia. Sopan dia. Hormat dia. Halus dia. Yang tu yang kata istimewa cerita pagi ni kita nak jadi Kak Rah tu. Kan? Dalam kita mempunyai apa-apa, kita tak merasai kita mempunyai apa-apa. Kebanyakan orang tak punyai apa-apa tapi dia rasa macam ada apa-apa. Itu masalah tu. Sebenarnya apa-apa. Dalam mempunyai apa-apa, dia tidak merasai dia mempunyai apa-apa. Sedangkan kita tak punyai apa-apa, tapi kita rasa macam kita ada apa-apa. Kan? Dun pun tak lekat nak lekat parlimen. Dun pun bukan. Kan? Ahmad Yahya betul, dia pun saja Hadi Yahya tak ada kena-mengena. Kan? Walaupun nama serupa, tapi mak lain pak asing. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sejarah dia memaparkan satu orang yang sangat public figure yang patut dicontohi oleh seluruh pemimpin, sama ada pembangkang ataupun kerajaan, kerana dia memiliki satu sifat dia mendekati rakyat. Dalam keadaan dia kaya raya, dia mendekati rakyat, dia jumpa dengan semua orang, dia mudah senyum dan dia mendengar apa yang diluahkan oleh rakyat dia. Kan? Keluhan hati rakyat dia dengar, dia seorang pemimpin. Dan satu lagi sifat yang saya terlupa bercerita pada pagi ini, dia satu orang yang pendiam. Dia satu orang yang tak cakap banyak. Orang pendiam ni biasanya hebat. Kan? Sebab diam itu sudah dipanggil mahkota bagi satu orang. Cakap banyak ni tak hebat. Kenapa tak hebat? Kerana makin nampak kejahilan kita. Termasuk dalam mesyuarat. Di luar tu sembang pumpang-pumpang, dalam pun sembang pumpang-pumpang. Kita tahu ni mampi kaki kelepek dia panggil. Mohong je kuat. Idea tak ada pun. Orang bila masuk mesyuarat ni mau ada idea. Kan? Kita bila mesyuarat kena ada idea ni sembang. Kan? Satu orang luar dia cakap hebat, duduk dalam diam. Dalam mesyuarat tak hebat. Dalam mesyuarat kena bercakap. Tapi kalau orang ni dia memang kita tak kenal, dia diam daripada awal, kita tak kenal peribadi dia. Kita tahu dia ni, kita jumpa dia sembang tak banyak. Kita kata dia hebat. Maka orang ni kena kekal dengan diam tu. Takut bila bercakap orang tu, oh bodoh apa ya. Kan? Orang kata, ya Allah, benda lagu tu pun orang boleh pergi kata. Nah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup dia sudah menaruh hati dengan anak Nabi Ruqayyah ini sebelum daripada masuk Islam. Tapi takdir Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Semua ada hikmah. Sebelum Nabi dilantik Nabi dan Rasul, anak Nabi telah dipinang oleh satu orang yang nama dia Utaibah bin Abi Lahab. Abi Lahab ni siapa dia? Pak menakan Nabi. Utaibah, sepupu Nabi. Boleh menikah ke? Boleh. Kan? Utaibah bin Abi Lahab. Abi Lahab ni nama dia betul Pak? Abdul Syam bin Abdul Muttalib.
Pasal apa yang duk pi panggil Abu Lahab? Apa makna Abu Lahab? Makan kuat ke? Tak, tu Melayu kata. Pelahap yang tu. Tambah apa jadi lahap. Di pelahap. Melayu kata, Arab tak kata lahap tu pelahap. Arab kata Abu Lahab ni, pagi ni nak terjemah pinjam bahasa Ustaz, bahasa belah Bali sana, glowing. Orang putih panggil glowing. Makna dia orang ni kalau kita tengoknya tak cemuih. Pasal muka dia bercahaya. Tu. Kita nak bagi bercahaya kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ya Yusuf, Ya Nur. Sebelum tu ada kalimah sebelum tu saya lupa. Ataupun kita baca ayat ni. Wa idh qulna. Wa idh qulna. Wa qulna hasya lillahi. Wa qulna. Ayat dia dalam surah sebut. Wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara. In hadha illa malakun karim. Dan tak kala berkata sekalian isteri-isteri kepada pembesar Mesir. Mana Aziz duduk di atas, hak orang bawah pada Aziz tu. Bini-bini mereka ni lah. Tak kala Nabi Yusuf lalu di tengah dewan yang besar, dipakaikan jubah yang hijau. Kata Syekh Duk Fatani, muka Nabi Yusuf itu bujur sirih. Kita ni bujur betul, tak sirih langsung. Kan? Muka dia bujur sirih, ada tik lalat sikit di antara hidung dengan mulut. Taklah sampai kat mulut. Hak tu saya memang pandai cakap banyak. Jadi viral pula tu. Kan? Tik lalat dekat mulut. Ni dia tengah-tengah. Kulitnya putih merah. Orangnya tinggi dan rambutnya panjang. Berminyak rambutnya. Mahaza basyara, amboi, ini bukan manusia ni, kata isteri-isteri pembesar Mesir. Oh, ini bukan manusia ni. Mahaza basyara, amboi, lagu ni bukan manusia. Habis apa dia? In haza illa malakun karim. Ni malaikat. Tengok Nabi Yusuf ni sebuah malaikat. Lalu kata pembesar Mesir, kami tengok dia, walaupun diberikan kami apple, laju, pasal tak mau duk terlepas masa untuk tengok dia tu. Tu. Kata mufassir, kalaulah Nabi Yusuf berhenti waktu tu, dia pekerat tangan mereka pun tak apa lagi. Sampai tahap tu, dia punya apa dia? Punya seronok asyik melihat. Aisyu asyikin. Aisyu asyikin. Kehidupan orang yang rindu bila tengok. Betul ke hebat sangat Yusuf? Sampai tahap tu. Kita ni orang tengok sekali pun tak mau tengok dah. Silap aku tengok dia tu. Ni dia tengok sampai tahap tu. Tu cerita dia. Maka Sayyidina Uthman Ibn Affan itu adalah satu orang yang berkahwin dengan anak Nabi sebanyak 2 kali, iaitu 2 orang. Dioffer oleh isteri Nabi, Siti Khadijah, supaya berkahwin. Tapi apakan daya, pada kali pertama dia nak berkahwin dengan Ruqayyah, cinta pertamanya, cinta pandang pertama. Lalu dia mendapat khabar bahwasanya Ruqayyah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bertunang dengan Utsaibah bin Abi Lahab. Abi Lahab ni daripada Pak menakan Nabi, semua orang tahu yang tu. Tapi dia memang jahat betul ya. Tang glowing, kita kata glowing, jahat, memang jahat betul. Sebab dia punya nama ada dalam Quran. Siapa nama dia ada dalam Quran tentang kejahatan, dia memang jahat betul. Tu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Di situ kita tahu orang tu jadi imam, dia mengaji ke tak mengaji. Kan? Kalau dia baca sekadar wa tabba, kita tahu dah. Duk jual mutabak betul dia tak imam. Wa tabba, dia kena bunyi wa tabba qalqalah akbar. Surah kubra akbar. Ada 3 qalqalah. Pasal ada syaddah lagi kat belakang. Tak cukup dengan qalqalah, syaddah lagi. Disebut ayah kepada Utaibah. Lalu berlaku beberapa siri selepas perkahwinan ni dengan Ruqayyah ni, beberapa siri. Nabi nak mai dakwah, panggil adik-adik apa semua, bagi tahu. Nabi bincang kat Sinali, tanya Sinali macam mana kita nak ajak supaya orang masuk Islam ni. Nabi pun bangkit apa semua, Nabi cerita, saya ni Rasulullah untuk keluarga dulu. Kan?
Lalu bangkit Abu Lahab. Abu Lahab kata, wahai Muhammad, jangan kau buat kerja gila. Kan? Hang nak bagi sesat habis anak cucu-cucu Abdul Muttalib. Dia keluar. Pok-pok ikut dia pun keluar dengan makan-makan budak tu. Tu makna tak puas hati sungguh tu. Kan? Makanan dihidang pun tak makan. Hak kali keluar. Nabi Muhammad terpaksa mengisytiharkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul di Bukit Safa sejarahnya. Bila Nabi SAW panggil semua orang, tu sifat Nabi. Kalau orang lain panggil tak jalan. Kalau Nabi Muhammad panggil, jalan. Semua orang pakat mai. Nabi tanya, hampa percaya tak kat aku? Mereka kata, kami percaya, kami kenal daripada kecil sampai besar. Tak pernah mohong walaupun satu perkataan. Tak pernah. Amin. Bersifat amanah. Aku nak beritahu, jika aku berkata di sekeliling gunung-gunung ni dekat dengan Bukit Safa ni, di sebalik gunung tu, ni gunung sekeliling, di sebalik tu ada tentera yang akan menyerang bumi Mekah. Nabi kata, jika. Kata mereka, jika engkau yang kata, kami percaya. Kalau hang yang kata, kami percaya. Kalau orang lain tak tahu lagi. Tapi jika hang. Sebab tu kata jika. Bukan Nabi kata memang ada. Tak. Nabi kata, jika aku kata di belakang gunung-gunung ni ada tentera yang akan menyerangi musuh yang akan serang bumi Mekah. Dia kata, kami percaya. Nabi nak test market tu boleh pergi sampai tahu. 100%. Tak ada seorang pun tak. Termasuk Abu Lahab pun percaya. Oleh kerana kamu percaya, hari ni aku nak mengisytihar bahawa saya dilantik Tuhan menjadi Rasulullah. Membawa dua berita. Berita gembira bagi orang yang ikut perintah Allah. Membawa berita durjana dan satu berita yang sangat mengecewakan, mendukacitakan bagi orang yang lawan perintah Allah. Bangkit terus Abu Lahab. Dia kata, tabballaka ya Muhammad. Celaka hang Muhammad. Allah turun direct selepas dia kata, sambil tangan dia buat lagu tu. Dia kalau kita tak puas hati orang parking tak elok, kita sakat sebelah tangan dia. Apa parking tak elok? Ni terlalu berhenti traffic light tak jalan terus. Apa merah pun tak jalan lagi. Tak sokong hijau ah. Merah pun tak berhenti. Hati mana tak puas hati. Ni dia dua belah, dia bukan sebelah. Kan? Kalau kita parking tak elok, orang sekat sebelah. Apa serban saja tapi akai tak ada. Dia boleh kata kita sebelah. Mana kata dia taklah marah sangat. Walaupun dia kita buruk. Kan? Tapi dia punya tak marah. Ni dua kali. Dia kata, tabballaka ya Muhammad. Sebab tu Allah sebut balik, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak akan kaya apa yang dia buat. Dua orang ni, laki dengan bini sama aja. Abu Lahab dengan bini dia Ummu Jamil. Allah akan humban dalam neraka. Nama elok bini dia, Datin Sri Ummul Jamil nama. Tapi perangai syaitan. Dia hasut lagi, dia lawan Nabi Muhammad sampai mampus. Tu panggil. Sebab tu dalam sejarah kata, sampai dia hasut anak dia, hang cerai Ruqayyah. Tu kata hikmah. Bila dia hasut anak dia, Utaibah bin Abi Lahab cerai dengan Ruqayyah, maka status Ruqayyah waktu itu sudah berubah menjadi janda. Dan rezekinya boleh berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab tu saya tak suka orang kata janda jahat. Kan? Janda semua baik. Tapi janda hak paling baik ialah janda di Pahang. Sebab janda di Pahang ada nama tempat. Janda baik. Kan? Jadi cerita dia, status dia bukan isteri orang. Dia boleh berkahwin dengan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Takdir Allah mendahului segala-galanya. Sebab tu dipanggil qada dan qadar. Dia kahwin dengan Ruqayyah. Tak berapa lama Ruqayyah jatuh sakit.
Suatu berlaku satu peperangan, Ruqayyah sedang jatuh sakit. Kata Nabi SAW, wahai Osman, jangan kau pergi ke peperangan itu, kau jaga isteri kau, itu sudah peperangan bagimu. Kalau laki boleh jaga bini macam Saidina Osman jaga, sudah tentu bahagia, kan? Sebab tu sifat tu kena ada pada kita. Jangan sangat kita berkerah dengan bini kita. Ada masa kena kerah, ada masa kena berlemah lembut. Kerana kita membetuli benda yang telah bengkok, kan? Benda bengkok lagu tu, hang duk fikir pak patah, maka hang kena luruk betul-betul supaya jangan bagi patah, jangan bagi betul terus menegak, slow tarik, kan? Ada orang mai tahu, ustaz, laki saya macam Fir'aun tu, gamak dia kata kat lagi, kan? Dia orang kau belah kau diang jauh usah-usah mu. Dia cakap relax, kan? Laki saya macam Fir'aun, dia kata mu jahat, kan? Kerja apa pun tak. Kira duk main dam lah. Saya pun duk heran, semayang tak haji banyak kali, kan? Semayang tak haji banyak kali tu, sekarang nak naik haji main dam dia dah. Kerja malah, kan? Kira duk balas duit bini barang mah habis. Oh, Fir'aun dia kata, kan? Gadai-gadai tu, kira gadai-gadai tu mana sidai lah. Tu gadai-gadai habis. Saya pun kata sebenarnya tak, bukan Fir'aun lagi, cuma macamnya, betul tak? Kan? Fir'aun ni kalau kau dengar sejarah dia, dia bukan sekat gadai, dia bukan subuh pukul 8.30, dia bunuh bini dia. Kan? Kau tu ada lagi, kira dia macam. Sebab tu kau kena buat baik dengan dia, kan? Janganlah duk marah-marah sangat. Dosa kau dia tanggung, dosa dia kau tak tanggung. Untung jadi orang perempuan ni, kan? Dosa kau dia tanggung, kau tak sembahyang dia tanggung. Tapi dosa dia kau tak tanggung, kan? Tapi hak mana Tuhan suruh taat, buat baik, kan? Habis nak buat macam mana ustaz? Kan payah mana? Dia bagi sembahyang subuh pukul berapa? 8.30, kadang-kadang 10, kan? Kau habis kuliah subuh pagi ni, kan? Pi kat tepi dia, kau cakap kat telinga dia, la ilaha illallah, ngucap bang. Terai dah ustaz, tak jadi dah. Kerah. Tu yang saya kata macam Fir'aun tu. Kalau tak jadi tu, kau ambil An-Naml 2 ni, kau baca Yasin pula, kan? InsyaAllah bangkit buaya abang sikit tepi, kan? Kalau tak bangkit, curah dengan Yasin tu. Sebab tu dia macam, sebab tu kita ni dengan suami isteri kena baik, jaga dia. Kalau dah ada anak, petua dia jangan cerai. Kesian kat anak-anak, kan? Masalah lagu mana pun jangan cerai. Sampai orang duk pergi tanya kat saya, orang Bukit dekat Almaja, dia ingat saya ni artis kot, kan? Syamsul kahwin dengan Ira Kaza tu kan macam mana ustaz? Soalan tu pun tanya saya. Saya kata biar pergi kat mereka, saya mana tahu, kan? Cuma dia kaya lah, saya tahu saya ni kaya, dia kaya, kan? Takkan ustaz tak kenal dia kot, anak usul Islam. Dia kata, saya kata memang saya sangat kenal Syamsul Yusuf, dia langsung tak kenal saya. Tu masalah dah. Kalau saya kenal dia, dia tak kenal saya, dia langsung tak kenal, kan? Siapa dia? Kalau dia yang main bola sepak Selangor tu dia kenal, kan? Dia duduk pergi tanya kita macam-macam. Sebab tu dalam cerita ni, dia membawa maksud pada kita, Saidina Osman jaga Ruqayyah. Ketika pulang daripada peperangan, Nabi sedih mendengar khabar kembali ke rahmatullah Ruqayyah, anak yang dia sayang. Berapa orang anak Nabi? 7. Hak perempuan 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Orang duk sebut Fatimah Zahra, kan betul? Fatimah Az-Zahra, ada alif dengan hamzah di belakang. Fatimah Zahra mana, kan? Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala merahmati kesekaliannya. Sehingga Nabi pernah kata, lepas saja menikah dengan Ruqayyah, nikah pula dengan Ummu Kulthum. Ada satu riwayat kata,
Nabi ni kalau boleh nak berkahwin dengan anak dia pada Saidina Uthman. Orang hati lembut ni, cakap tak kasar ni, sangat disukai dan diminati ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita memang syok, tapi jam tu dia tak bagi masa kat kita. Kan? Tambah kuliah subuh pula dah. Kita pun duduk tengok, ustaz ni bila nak berhenti? Sikit lagi boleh tak? Kan? Saya cerita dia tak habis, sikit lagi boleh tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saidina Uthman ibn Affan memiliki satu telaga dikenali dengan Bi'ru Uthman. Di mana telaga ini terletak? Di Madinah Al-Munawwarah. Berapakah jarak daripada Madinah ke telaga itu? 6 km. Itu kalau nak cerita bab sejarah kena sampai tahu tu. Sampai kena tahu 6 km kita tahan kereta taksi warna putih di depan Masjid Nabawi atau di mana-mana sekitar Masjid Nabawi, kita kata Bi'ru Uthman. Kita bagi sebut Arab bagi betul tu ya. Jangan pula kita pergi cakap Kelantan. Bi'ru Uthman. Orang Arab tak faham. Mana Bi'ru Uthman? Dia rupanya dia boleh cakap Kelantan. Kan? Bi'ru Uthman. Telaga Saidina Uthman. Cerdik tak cerdik dia dalam bab bisnes? Tersangat cerdik. Sebenarnya orang dalam bab sejarah ni, orang mengaji bahagian sejarah, sejarah Islam terutamanya, tak dipamerkan orang yang paling kaya Uthman sebab dua. Pertama, dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih kaya daripada Abdul Rahman ibn Auf. Kekayaan dia sangat luar biasa. Apa buktinya? Dia pernah buat, orang kata apa, kenuri, buat jamuan sebanyak 1000 ekor unta tanpa rasa apa-apa kekurangan. 1000, bukan 10, bukan 100. 1000 ekor unta bagi orang makan. Kita sekok pun payah nak dapat, tunggu pilihan raya kot. Dululah lah dah kan. Dia bagi 1000. Dia punya bijak dalam bisnes dia. Dia jumpa satu orang tua Yahudi ni, dia kata, "Pakcik, selaga ni nak jual banyak dah. Awak mai 100 dah. 100 ringgit. Hai, 100 ribu lah. 100 ringgit jual apa? Oh, ya mahal noh. Kalau gitu saya minta lagu ni boleh tak? Kita kira pajak. Saya pajak 2 hari. Lepas tu pakcik berniaga 2 hari. Duk jual yang tu. Orang Yahudi apa semua. 2 hari untuk orang Islam, 2 hari untuk Yahudi. Boleh tak pakcik? Pakcik sebut lah harga. Pakcik buka harga, bukan saya buka harga. Pakcik buka harga berapa pun. Saya on. Orang tua ni kata, hang punya idea bagus juga. Kita buat satu agreement, persetujuan. Kita akan buat 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Sampai last kali dia boleh pujuk orang tua ni jual terus. Laga tu kat dia. Nak jual berapa? 100. Aku ambil 200. Sebab dia tak heran dengan duit. Langsung tak heran dengan duit. Kan? Tuan Ibrahim Tuan Man, bekas menteri pernah kata, dia pun tak heran dengan duit, tapi duit yang heran dengan dia kata. Dia tak heran dengan duit, tapi duit tu yang tak payah nak main dengan dia tu. Tu. Jadi Osman ni betul-betulnya dia beli telaga tu. Sampai hari inilah diwakafkan telaga tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sejarah telah memaparkan Saidina Uthman ibn Affan yang lahir pada tahun 573 Masihi. Ingat tarikh tu? 573 Masihi. Membawa berjuta manfaat bagi umat Islam. Dan di antara jasa beliau ialah Al-Quran di sebelah kiri saya yang disebut Resam Osmani. Apa makna Resam Osmani? Iaitu tulisan Saidina Uthman ibn Affan. Makna pahala kita baca Quran sampai kat dia. Dia menulis Al-Quranul Karim. Itu makna Resam. Dari sudut pentadbiran, dia telah melonjakkan ekonomi, membantu rakyat-rakyat dia yang susah. Dan dia dari sudut pentadbiran dan kerajaan, dialah orang-orang yang mula menubuhkan tentera laut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apakan daya sejarah memaparkan orang yang benar itu ujiannya sangat hebat. Paling benar ialah Nabi Muhammad dan sekalian rasul-rasul dan orang yang mengikutnya.
Asyaddul bala al-anbiya. Paling kena banyak uji para nabi. Kata Nabi SAW. Thummal anbiya, kemudian para nabi. Thummal ulama, kemudian orang-orang alim. Thummal amsal, kemudian yang sebanding. Nabi kata sikit lagi. Fal amsal, maka yang sebanding. Ujian sangat hebat. Dikepung selama 40 hari oleh pemberontak. Ini pun fakta perlu diperbetulkan. Bukan kafir Quraisy yang menyerang Osman. Itu bukan zaman kafir Quraisy lah. Pemberontak. Orang tak puas hati kat Sayyidina Osman. Seadil-adil Sayyidina Osman, tetap orang tak puas hati. Kita tidak boleh mencari kesukaan orang. Pasti ada orang yang tak suka kat kita punya. Kan? Saya pun heran. Kita tak pernah tegur apa kat dia. Dia pun tegur kita baca, Ustaz, masa kita tak pergi Mesir, sebelum huruf ra baris mati tak? Mati. Sebelum tu baris fathah. Kasir. Bukan, sebelum tu baris kasrah. Dia kata kena baca nipis. Orang hati tenang, orang hati bersih. Terima kasih. Saya balik pada Mesir, saya ada 2 sanad Quran. Pertama daripada Syekh Nabi Al-Azhari, ahadun min ulama'il Azhar, salah seorang daripada ulama Azhar, wa ala sanadan fi asri, dan paling tinggi sanad pada zaman dia. Siapa dia? Syekh Nabi Azhar. Kemudian saya ada satu sanad Syekh Sa'id Giza, Quran. Bidang Quran ni baca 2 sanad. Dan saya ada sanad tajwid daripada Syekh Ashraf Al-Hasanain, hak selalu main Malaysia tu. Dia dengar kita balik pada Mesir, dapat satu kelebihan lain. Kita baca Quran dengan ada sanad, dengan ada kebenaran guru, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok kita, dia tak mau tegur kita. Dia salam pun tak mau. Kan? Pasal apa? Pasal dia rasa kawan tu lebih. Dia benci sebab lebih ke sebab kurang? Dulu kita kurang, dia tegur, kita terima. Okey. Dia suka dengan kita, dia tak suka juga pasal hang kurang. Lah hang lebih, dia suka tak? Dia tetap tak suka pasal hang lebih. Itulah manusia. Kan? Itulah nama dia, manusia. Hang lebih pun orang tak suka, hang kurang lagilah orang tak suka. Tambah hitam lagu ni. Kan? Orang suka ke? Tak. Kan? Tapi taklah hitam sangat, ada orang lebih hitam. Kan? Cuma nak kita kata hitam manis pun, orang kata hitam tu manis hati ya. Tak hitam tetap hitam kan. Jadi cerita dia ni orang biasa. Ini Osman. Orang tak suka. Difitnah, ditabur fitnah. Macam-macam. Sehingga berikan 2 kata sahaja. Sama ada kamu meletakkan jawatan sebagai khalifah ataupun kamu mati sebagai khalifah. Wah. Allahu Akbar. Sedih boya sekalian. Tapi inilah jaminan ahli syurga. Mahal. Maka pemberontak mengepungnya selama 40 hari. Ada satu riwayat kata sebelum Sayyidina Osman nak meninggal, dia bagi tahu pada satu orang, tapi tak disebut satu orang tu nama apa. Orang ni bagi tahu. Lalu dalam sejarah ada benda tu cerita. Osman kata dia bermimpi jumpa dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, keduanya mai. Dia kata, wahai Osman, tak berapa lama kamu akan kembali ke rahmatullah. Berita gembira buatmu, kamu akan bertemu dengan kami dan bertemu dengan insan yang kamu paling sayang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, kamu akan kembali ke rahmatullah dalam beberapa hari. Sebagaimana kamu pernah mendengar Nabi kata di hadapan kita semua, dan kamu dengar, kamu berpuasa di dunia dan kamu berbuka puasa dengan Rasulullah. Dia mimpi hari Khamis dan dia puasa hari Jumaat. Maka dikepungnya dan dibunuhnya secara beramai-ramai, sehingga hari ini tidak ada siapa pun yang boleh menyebut siapakah yang mula-mula menghunus pedang ke perut Sayyidina Osman. Tak ada. Dan para ulama sirah kata benda tu tak payah diperpanjang, cerita tu tak payah panjang. Sebagaimana kisah perang Jamal, benda tu tak payah dicerita pun. Tapi kalau orang tanya juga, ustaz kena cerita tak? Ustaz kena tahu, tidak jangan ada video ustaz. Kan? Sebab bila sahaja berlaku fitnah di antara Aisyah dengan orang lain,
Saidina Ali ditanya pada Nabi, dirojok. Saidina Ali pun bagi satu pandangan. Wahai Rasulullah, orang bahasa politik panggil liability, dia panggil. Cerailah Aisyah. Tapi dia sebut tu sebab ke depan, apa nama bahasa istilah politik panggil, masa depan Rasulullah ni orang jadi fitnah pada Aisyah. Tapi bukanlah daripada hati Saidina Ali, tapi dia sebut itu sebab dia nak jaga Nabi. Tapi didengar oleh Saidina Aisyah. Pak ulama sirah kata, benda tu biar ahli sirah. Dalam bab pemberontakan, mereka tak puas hati sampai bunuh beramai-ramai. Akhirnya mati Saidina Osman. Dan beliau sempat menepis tangan ketika pedang nak mai ke tengkok dia, sehingga terputus tangannya. Bila tangan dia terputus ketika itu, kata Saidina Uthman ibn Affan, inilah tangan yang mempunyai jasa menulis Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita dia makin sedih. Saya pun tak mau nak sedih sangat kan. Lagipun tak apa nak sedih, pagi-pagi ni kita nak pergi makan kan. Jadi cerita dia, kita marilah tutup sejarah ni dengan kita membaca Al-Fatihah khusus kepada Saidina Uthman ibn Affan dan orang-orang yang terpilih. Dimulai dengan niat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian sahabat Nabi, dan sejarah pagi ini kepada khusus pada Saidina Uthman ibn Affan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu beliau di akhirat kelak, kerana ia adalah satu perkara yang sangat penting bagi kita orang beriman, menjadikan sejarah untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelum. Dan jangan lupa kita hadiahkan Al-Fatihah tersebut untuk kedua ibu dan ayah kita. Asbab kita dapat dengar kuliah pada pagi ini adalah kerana kita memiliki ibu dan ayah yang mendoakan kita menjadi anak yang salih-salihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, conclusion Saidina Uthman, dia merupakan antara 10 ahli syurga yang dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tahrimna an nakuna mithluh. Allahumma la tahrimna an nakuna mithlu Uthman ibn Affan. Allahumma la tahrimna an nakuna mithlu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imaman bifadlika wa judika wa karamika ya karim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nirani bi karamatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kafir 'anna sayyiatina bitilawatil Qur'an ya dzal manni wal fadli wal ihsan. Ya Allah, kami simpan taruh kepadamu apa yang telah kau ajarkan pada pagi ini, apa yang telah kau ilhamkan
ilhamkan kepada kami berkenaan insan yang mulia Sayyidina Uthman ibn Affan. Mudah-mudahan dipertemukan kami di alam barzah dan dijadikan kami orang yang setia dan rapat dengan beliau di akhirat kelak ya Allah. Lalu kau pindahkan pahala pengajian kami pada pagi ini, sama ada yang sedang melihat live ataupun yang sedang berada di majlis ilmu di Masjid Kampung Keladi pada pagi ini, supaya dipindahkan kepada roh kedua ibu bapa mereka yang hadir pada pagi ini ya Allah. Jadikanlah ibu bapa kami orang yang berbahagia ketika ini ya Allah, dan jadikan mereka orang yang sentiasa mendapat rahmat-Mu yang berkekalan. Ampunilah, rahmatilah, berkatilah, berilah kesihatan kepada ibu dan bapa mertua kami, isteri, suami, anak-anak, cucu cicit kami, agar menjadi umat Muhammad yang terbilang sebagaimana akhlak yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan, sehingga beliau dikasihi sebelum memeluk Islam, sehingga hari ini nama beliau terpapar sebagai insan yang terbilang cemerlang dari dunia hingga akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf. Terima kasih kerana sudi mendengar dan beri perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.